Okay, Cu, Angah ada paper ni. Feeling pressure to be a perfect mother relates to parental burnout and career ambition. Okay, dekat sini dia study tentang apa kaitannya antara perfect mother dengan juga burnout parents tu, dengan juga kaitan dengan cita-cita dia, cita-cita kerjaya dia. Tapi ada yang Angah tertarik nak tengok kan, pada dia buat inventory on parental burnout inventory ni by Roscam 2017 ni, dia nak measure parent tu dia burnout ke tak sebenarnya. Okay, Angah rasa kalau Angah baca kan apa yang dia item yang dia list kan, mungkin mak-mak ni boleh dengar dan self check. Kalau rasa ya. So kita tahulah tahap kita tu macam mana. Okay, yang first dia kata I feel emotionally drained by my mother role. Maksudnya rasa overwhelmed sangat dengan peranan kita sebagai seorang ibu ni. Itu yang pertama. Kita rasa penat tak ni kena mak, tugas-tugas mak tu. Itu yang pertama. Yang kedua, I sometimes feel as though I am taking care of my children on autopilot. Maksudnya bangun pagi buat susu, bangun pagi mandi ke anak, ikut je. Macam tu. Okay. Dan ketiga, I feel tired when I get up in the morning and have to face another day with my children. Maksudnya bangun tidur, kita dah rasa penat dah. Nak kena menghadap hari yang sama dengan anak-anak, kena layan bergaduh, layan sepah rumah dia tu. Okay, itu nombor 3. Dan last sekali, I am at the end of my patience at the end of the day with my children. Maksudnya dah hujung-hujung tu, anak buat silap sikit je kita mula rasa nak melenting. Tumpah air masak je pun kita dah rasa apa ni? Macam tu kan. Bukannya pecah cawan ke apa ke, kita dah rasa tu. Kalau macam contohnya mak-mak ataupun Angah sendiri ataupun kita lah, Cu. Iyalah. Kita check, kalau kita hari tu kita rasa macam dah banyak je tik antara 4 tu, tik tu, kita sedarlah bahawa kita sebenarnya dah menuju ke fasa burnout. Red flag kat situ. Sebelum kita proceed, selamat datang ke podcast Anak Beranak. Okay, Cu, topik kita kali ni tentang burnout, Cu. Okay, burnout ni yang rasa kita kerap dengar. Kita kerap dengar kan, tapi sama ada kita tahu tak sebenarnya kita pernah mengalami benda tu. Dan macam mana sebenarnya yang berlaku bila kita di burnout. Betul. Okey, ialah kalau dalam bahasa Melayu kita jarang guna perkataan lesu upaya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Melayu burnout ni sebenarnya lesu upaya. Tapi kita memang biasa guna burnout kan. Dan selalunya burnout ni dikaitkan dengan macam kepenatan kita, juga berkaitan dengan kerja kita. Yalah, kait teruslah dengan anak-anak di rumah dan sebagainya kan. Kepenatan yang sangat-sangat lah rasanya kan, yang berpanjangan. Semua orang penat. Betul. Semua orang letih. Tapi maknanya nak capai satu tahap burnout tu bila perkara tersebut intens, berpanjangan, berturutan, berlebih-lebihan, makan bulan, makan tahun, jadi dia boleh membentuk pada macam burnout. kalau Cu tengok tadi kan, dia punya item tadi pun dalam dia punya inventory tu, autopilot, kita on autopilot, kita jaga anak macam tu je kan, dah autopilot sebab kita dah kerap sangat. Lepas tu kita dah tahu dah next day kena buat benda yang sama. Kita dah penat dah. So nampaklah kita repetitif benda yang sama. Betul. Dalam tempoh yang lama. Betul. Itu yang lead kepada ni. Dan cepat melenting tadi macam Angah kata tu kan. Maknanya anak tumpah air sikit pun kita dah cepat melenting. Macam kita lack of empathy dah kurang. Dah makin kurang. Ingat tak Angah, masa kita mula-mula jadi mak tu, kita berazam nak jadi mak yang paling baik, mak yang gentle parenting. Tak nak marah anak, nak waktu cakap awal-awal elok. ni nak self feeding anak tu baby led weaning apa benda tak. Kira macam nak ajar anak, tak apa, awal-awal umur 6 bulan 7 bulan tu makan sendiri, tak apa, bagi dia sepah supaya sensory, biar diorang tahu diorang makan apa, biar diorang tahu tekstur apa, tak
apa bersepah ni, tak apa. Tapi tiba-tiba bila dah tak mampu tu, bergetar sanubari marah. Ya, jadi disebabkan ni tadi lah disebabkan kita kepenatan lesu upaya yang berpanjangan, berterusan ni tadi menyebabkan kita empati kita mula menurun. Betul sebenarnya. Itu yang bahaya sebenarnya. Sangat bahaya sebenarnya. Dia burnout ni crucial sebenarnya untuk kita bincang, sebabnya dia bahaya untuk mak dan juga untuk anak. Kesan anak tu kan. Betul. Development of anak tu akan terganggu kalau mak ni memang tak dapat manage burnout dia berpanjangan sepanjang tempoh perkembangan anak-anak. Bila mak mula melenting lah, dia cakap macam tadi kan, mula melenting pada kesalahan yang minor, yang kecil macam tu, anak sentiasa akan hidup dalam keadaan takut-takut dengan mak dia. Padahal maknya adalah sepatutnya adalah dia punya safe territory dia. Apa yang dia nak buat sepatutnya dia boleh. Waktu tu dia nak explore ke apa ke, sepatutnya boleh. Maksudnya mak dia bagi ruang kat dia untuk dia explore benda macam tu. Tapi sekarang bila dia nampak je, bila dia buat salah sikit je mak dia terus melenting, dia mula takut-takut nak mencuba. Dia mula-mula rasa ragu dengan diri dia. Dia mula rasa, alamak aku salah macam ni. Mulalah dia rasa mak dia tak sayang dia. Betul. So akhirnya dia akan effect kepada emotional, mental development of the children tu sendiri. Maknanya sense of autonomy anak tu tak boleh. Tak ada rasa diri aku ni boleh buat tu, boleh buat ni sendiri, sebabnya takut. Boleh ke tak boleh tu semua memang dia tertanya-tanya. Macam ni lah mak rasa dia penat di tempat kerja dan balik rumah dia penat dengan anak. Anak pula penat di taska dan tadika, balik rumah pula jadi takut-takut dengan mak. Jadi fahamilah mak, sama je kita dengan anak ni sebenarnya. Kalau kita biasa tengok child tantrum, orang kata apa, anak ni mengamuk lah sebab dah penat, dia tak cukup tidur, dia akan mengamuk kan. Mak pun sama je. Orang dewasa pun sama juga. Lepas kita dah penat, contohnya penat kerja ataupun kita tak cukup tidur malam tu, jaga anak tak sihat ke, mesti kita bad mood juga pagi tu. Ataupun balik pada kerja tu mesti kita bad mood juga. Kita pun ada tantrum kita. Cuma mungkin kita tak bergolek atas lantai tak bergolek lah. Mungkinlah kita tak bergolek atas lantai. Tapi kalau anak-anak dia tak tahu lagi nak regulate tu lagi. So dia punya level of regulation tu memang kurang lagi. Kita mungkinlah boleh regulate sikit, tapi taklah sesempurna mana kan. Kadang-kadang mak pun regulate cara yang tak betul. Kan, maknanya tengking anak, marah anak, suami pun kena marah kan. Sekaligus. Pinggan-pinggan tu bila basuh tu kuat je bunyi dia tu. Kan. Jadi regulation yang tak betul juga untuk orang dewasa kan. Betul. So rasa memang burnout ni kita sendiri kena tahu keadaan tu, sebab kita tak tahu macam mana orang lain tak akan tahu kita ni burnout ke tak. Kecuali orang terdekat lah, mungkinlah suami kita ke, mungkinlah dia ada knowledge tentang ni. Rasa bagus jugalah kalau suami tengok kan benda ni kan. So nanti suami nampak macam bila balik kerja tu, wife housewife kan, balik kerja nampak wife dah muka dah macam apa je, cuka masam je, ambillah buatlah sesuatu. Ambil anak ke, uruskan mandikan anak ke, lepas tu kata hari ni kita tapau je lah, tak payah masak ke, ataupun tolong masakkan nasi ke dulu kan. So buatlah sesuatu supaya wife tu, mungkin sebenarnya daripada pagi tu dia tak sempat pun mandi. Tak sempat pun. Dia nak mandi ada tangan-tangan halus, celah-celah pintu, celah-celah ataupun ada suara anak yang macam kena marah sebab kena tinggal di fasa tu. Mungkin sebenarnya wife tu dia cuma nak masa untuk mandi sekejap je ke. So untuk mengurangkan balik, sebenarnya banyak juga cara untuk elakkan lah kan. Bukanlah elakkan, yelah bila kita nampak kita ada red flag tu, adalah beberapa cara untuk kita pastikan tak berlaku. Salah satunya self care ni lah. Betul. Jadi macam kata tadi lah kan, suami janganlah baru je nampak je isteri duduk, rehat nampak, tengok cerita Korea nampak, padahal dah 6 jam dia dah bagai tunggang langgang, baru je dia nak duduk, suami kata macam tu. Itu ayat-ayat sensitif untuk suami keluarkan. Rehat nampak, tengok cerita Korea je dia ni. Itu sangat sensitif sebab kita dah cukup penat dah. Kan? Betul. Cukup penat dengan segala macam perkara lah. Suami pun penat. Sama je penat dia sebenarnya. Cuma itulah podcast kami nak fokus pada wanita je dulu. Okey, untuk diperbincangkan dengan lebih mendalam. Tapi sebenarnya dia boleh guna kedua-dua Isteri pun boleh guna perkara yang sama juga. Lelaki pun ada burnout juga. Ada burnout juga. Sama je sebab kita manusia.
Cuma dalam podcast ni kami sebut wanita, tapi bila perempuan pun dia boleh gunakan perkara yang sama, letakkan diri dia di bahagian suami pula. Kita letak pula diri kita dalam kasut suami, jadi kita timbal balik lah. Betul. Yelah, macam inventory tu dia kata parental burnout, bukannya mother burnout. Dia tak ada bagi satu side sahaja. So maksudnya dua-dua boleh berlaku. Sangat betul. Kadang-kadang suami pun stres di tempat kerja kan. Macam-macam demand di tempat kerja dan sebagainya. Cuma cara dia express mungkin dia tak sama dengan macam kita mak-mak. Okey, cara express dia mungkin cara orang lelaki lah. Kan? Kita hargailah sama-sama. Betul. Kita hargai sama-sama. Cuma sama-sama lah berpada-pada. Kalau perempuan pula janganlah sampai shopping sampai tak balik sampai maghrib. Nak healing sangat kan. Yang lelaki pula janganlah pula mengopi dengan kawan sampai isyak tak balik-balik. Jadi kita timbal balik berpada-pada di antara satu sama lain lah dalam menguruskan kita punya emosi kedua-dua belah pihak. Dan Angah dalam masa yang sama juga pelbagai strategi yang diajar oleh Dr. Moser ni dalam paper dia kan. Antara satunya ini evidence based, maknanya kita boleh lakukan dia dan terbukti secara empirikal. Cara pertama dia nyatakan cari support group. Betul. Kongsi dengan individu yang sama masalah, sama kategori, sekasut. Itu sangat membantu sebenarnya. Ibu, carilah ibu juga. Carilah ibu yang sama. Yes, sekapal. Tapi, betul. Walaupun bukanlah semua boleh kita berkongsi. Mungkin betul. ada. Kan? Tapi ibu lagi tahu. Tapi biasa ibu lagi tahu. Siapa yang patut kita cerita agak lebih mendalam hati ke hati. Siapa yang jangan kita cerita, hari ni kita cerita, esok sampai ke orang lain dah. Kita tahu. Betul. Kita yang lebih tahu. Betul. Cari orang yang kita selesa. Tapi luahkanlah. Ya, kena luahkan. Jangan pendam. Macam episod pertama kita orang berborak. Memang sebab kena borak. Angah akan borak dengan Acu akan borak dengan cerita lah apa-apa pun. Asalkan rasa ada time off sekejap. Betul. Bukannya mengumpat laki, tak waktu borak tu, tapi nak ada time off sekejap. Macam tu. Yang simple-simple pun tak apa. Datang rumah kawan datang rumah kawan ni pun tak apa, boleh je. Cuma kita macam cakap kata lah, berpada-pada lah, jangan berlebih sangat kan. Itu je. Dan yang keduanya berkaitan dengan Dr. Moser tu beritahu juga self care. Ini memang banyak kali lah kami sebut. Betul. Banyak episod ke belakang yang ke depan kami akan sebut self care. Penjagaan diri kita. Self care ni bukan waktu kita stres. Sebelum kita stres ke bila-bila masa kita kena buat sentiasa. Betul. Dia sebagai ibarat macam cakap kata perisai lah. Self care ni macam perisai untuk kita lindungi diri kita daripada segala dugaan yang mendatang. Self care ni macam-macam bentuk yang boleh kita buat. Secara fizikal, self care untuk emosi, self care dari segi spiritual kita, self care dari segi mental kita, macam-macam kita boleh buat. Ada buku yang dicadangkan self care 5 minit self care. 10 minit punya self care, 15 minit punya self care, once in a week punya self care, monthly punya self care. Menarik sangat. Banyak sangat cara sebenarnya kita boleh explore. Mungkin nanti kita boleh share sikit-sikit. Boleh share. Kan? Ibu buka je macam Pinterest. Banyak sangat worksheet yang boleh bantu kita untuk jana idea self-care yang sesuai dengan kita. Setiap orang mungkin keperluannya tak sama. Betul. Macam ada orang self-care dia jogging tepi kolam dan sebagainya. Ada orang self-care dia nak hiking, ada orang self-care dia memasak, ada orang self-care dia berkebun dan sebagainya. Ikut kesesuaian dan minat masing-masing lah. Betul. Buatlah apa-apa yang menggembirakan kita. Selagi ianya sihat. Betul. Itu dia. Ni kita anggap macam ni lah macam bateri lah sebenarnya self-care ni. Betul. Kita jangan tunggu sampai kita punya bateri tu dah warna merah, barulah kita nak top up. Kita pun dapat top up separuh je lah sebab sekejap je semuanya kan self-care je tu. So lepas tu drain dah warna merah. Kalau Ultraman tu yang lampu dia yang tu dah. So jangan tunggu sampai level tu. So kalau boleh kita nak pastikan biarlah kita punya tank kita ni penuh. So kalau kurang sikit kita buat top up sikit. Macam mudah-mudah je. Rasa nak self care tu ada masa untuk nak ambil baca Quran, baca satu page ke sehari. So at least kita ada masa untuk diri kita sendiri dah. Ambil masa sekejap. So anak-anak tak ganggu lah, InsyaAllah kalau baca Quran. Kecuali lah waktu baby yang tak faham lagi, memang juga kita lah kan. Tapi at least kita ada satu tempoh masa untuk kita. Untuk kita. Betul. Untuk kita. Betul Angah. Jadi macam Angah kata tadi lah, menarik tu. Macam janganlah tunggu sampai bateri kita ke bawah. Barulah nak buat masa tu. Aku nak kena buat
self care tu, self care ni. Sebab waktu tu mulalah nanti bila tu kita kata self care ni bukan berkesan pun. Mulalah kita claim macam tu. Lagipun padahal sebelum merah tu kita dah banyak kali dah marah anak. Anak tu dah dapat impact kesan daripada kita punya burnout tu dah. Sebenarnya kita self care pada diri kita je. Anak yang dah kena marah berhari-hari tu apa jadi dengan dia? Apa jadi? Kesan dia panjang. Meluas kat dia orang. So kalau boleh sebelum berlaku benda tu, pastikan kita handle dulu. Betul. Maknanya buatlah sebelum bateri tu memang betul-betul dah ting-tong tu tadi kan. Yalah, bila kita marah burn out, kita ni ada emosi kita dah tak stabil. Tak rasional lah. Tak rasional. Lepas tu takut kita pun cakap yang kasar-kasar dengan anak kan. Berbekas di hati anak. Menyusahkan lah. Ajar tak pandai-pandai. Contohnya kan bila ajar kan. Buat homework ke dengan anak ke. Kenapalah ajar tak pandai-pandai, tak faham-faham ni. Kenapalah. Kau ni makan apa ni tak pandai-pandai ni. Apa keteruk sangat. Apa ke slow sangat. Slow sangat. Anak tu kena. Berbekas. Sebab yang sebab tu mak. Dia akan percaya apa mak dia cakap. Ya kot, memang betul memang aku slow. Memang aku ni tak pandai. Sedih juga kalau macam tu. Sedih. Dia akan impact pada anak tu. Mak, alamak dah tersilap cakap dah. Pergi self care. Anak yang dah kena perkataan tu tadi, slow, lembab apa tu, bawa sampai ke dewasa. Bawa sampai ke dewasa. Sebab bila kita komunikasi ni, dia tak ada istilah delete macam komputer ngah. Betul. Kita tak boleh tarik balik apa yang kita kata. Kita cuma boleh buat permohonan maaf. Tapi perkataan tu dah kekal. Dah masuk dah. Dah masuk dah. Budak lagi lah kan Cu kan. Dia memang, yelah, mak ni adalah satu figure yang dia sangat percayai. Sebab itu adalah the first dunia dia, the first dia. So apa yang mak dia cakap dekat dia, memang dia akan terima bulat-bulat. So kalau orang lain cakap, cikgu cakap ke apa, awak ni pandai sebenarnya, awak pandai ada slow. Tak, dia dah ada kat dalam unconscious mind tu, dia dah tanam dah. Dia sebenarnya slow, cumanya cikgu ni nak jaga hati dia je. Dia akan macam tu dia pula. Banyaklah suspicious overthinking yang mula terbentuk dalam minda dia kan. So sebenarnya sangatlah penting untuk mak-mak ni elakkan dulu sebelum kita sampai ke fasa kita dah penat sangat ujung hari ni. Asyik nak marah anak je. Anak bukan tempat punching bag kita. Betul. Punching bag tempat lain. Betul. Tapi yelah, macam orang cakap, kita orang bercakap ni sebenarnya cakap pada kita orang sendiri. Cakap satu jari ke depan, jari ni memang ke belakang je ni. So memang nak tak nak kena ingat benda tu. Sebab hanya kita je yang tahu yang tahap kita ni. Mungkin kawan kat kerja nampak kita okey je. Betul. Yelah, sebab kerja okey je lah kan. Space masing-masing, ada ruang masing-masing. Balik rumah segala-galanya menuntut pada kita. Peranan kita tu banyak kat situ. So takut benda tu berimpact pada yang lain. Betul. Unit keluarga ni memang sangat penting. Kalau kita tengok masalah-masalah pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah, dia berbalik di rumah. Jadi berbalik pada rumah. Di rumah pula mak pula sangat burn out dengan tanggungjawab. Jadi di situlah dia berkait berantai dan sebagainya. Jadi mak-mak kalau dah rasa diri tu memang red flag, dah rasa memang tak betul, dah cuba macam-macam self care, dah macam teknik, tapi aku masih lagi tak okey. Betul. Tak okey. Jadi jangan lupa cari professional help. Pergi. Betul. Pergi. Carilah professional help. Jumpa kaunselor ke, jumpa psikologis ke, jumpa psikiatris ke, biar ada diagnos yang betul, yang tepat, ataupun kita cari bantuan-bantuan yang sepatutnya, sebab dekat luar sana ramai yang menangguk di air yang keruh okey, contohnya kalau orang burn out, anxiety ni punca dari segitulah, pakailah minyak tu, pakailah suplemen ni, menunggang keadaan kita. Dalam keadaan kita memang tak sihat, kita memang mengharap dan kita tend to percaya lebih. Tapi nasihat saya, apa-apa hal pun carilah yang profesional. Betul. Yang profesional, yang betul-betul sah, yang mereka ni dah belajar bertahun-tahun tentang ilmu kejiwaan ni. Percayalah, mak-mak dapat dibantu melalui cara ni. Dan jangan biar perkara ni berpanjangan sampai dah bertahun-tahun. Macam penyakit lah penyakit apa-apa, luka. Kalau sikit cepat je kita boleh rawat. Okey, kita luka.
Baru sehari dua kita boleh sapu, pergi klinik beli ubat luka dan sapu je. Tapi cuba luka tu kita biar dah bertahun-tahun. Dia dah keluar nanah. Betul. Dan luka-luka tersebut, kuman-kuman tersebut dah mula makan dalam. Kita dah mula demam, suhu kita dah meningkat dan sebagainya. Dan boleh ke kita setakat tampal ubat luka je? Dah tak boleh dah. Habis dah. Habis dah. Jadi silap-silap boleh meragut nyawa lah. Kan? Okey, jadi itulah pentingnya kita mencari bantuan secara profesional. Kalau Acu perasan lah Acu kan, budak-budak zaman sekarang ni kita boleh nampak lah sebab kita bahagian pensyarah kan Acu kan, kita deal dengan budak, kita nampak pattern student kita yelah yang ramai sekarang ni, makin lama diorang dah tak boleh nak regulate sangat dengan apa-apa macam tekanan ke apa ke. Mungkin sebenarnya ada impact daripada pembawaan dia di rumah. Mungkin dia nampak mak dia macam tadilah kita cakap tumpah air masak je pun. Dan bukannya dia tak lap pun, kira selepas tu kena marah kau. Marah tu macam macam teruk sangat. Macam teruk sangat kata kan. Lepas tu dia tak nampak cara macam mana sebenarnya kalau ada sesuatu berlaku, macam mana kita nak kawal emosi kita. Mungkin yang student kita ni dia tak belajar yang tu, dia tak tahu. Betul. Sebab tak ada orang tunjukkan dia macam mana cara yang betul. Cara yang betul. So sekarang kita nampak hasilnya budak kalau kena sikit, tak boleh, tak nak dah. Betul. Terus dia lepas tu kena pula, yelah dia tak percaya dengan diri dia sendiri kan. Sebenarnya dia boleh, tapi sebab dia rasa tak boleh dah. So dia backup terus. Mungkin sebenarnya ada kaitan dengan pembawaan dia daripada cara mak ayah dia dekat rumah tu sendiri. Betul lah. Macam ni lah, mak tak semayang, ayah tak semayang, tapi mulut suruh anak semayang. Tapi tak semayang. Jadi anak macam mana nak buat? Dia tak pernah tengok mak dengan ayah dia sembayang dan sebagainya. Okey, Acu tertarik dengan apa yang kata tadi, nak kaitkan dengan satu teori. Teori Bobodol. Nama dia Bobodol. Patung Bobo. Patung Bobo. Patung Bobo, Albert Bandura. Jadi dia buat kajian tentang kanak-kanak preschool, kanak-kanak tadika yang dibagi satu kumpulan A ni, cikgu dia kata cara nak pukul Bobo ni ialah dengan tumbuk, dengan sepak, dengan terajang. Kumpulan B pula cikgu dia tunjuk cara macam mana nak sepak, macam mana nak terajang, macam mana nak pukul Bobo ni. Jadi antara kumpulan A dengan kumpulan B, didapati kumpulan B ni lagi agresif berbanding kumpulan A. Kumpulan A ni cuma cakap je, sepak je patung tu, ibaratkan pukul je. Tapi kumpulan B cikgu modelkan, bagi contoh, bagi tunjuk cara macam mana nak sepak patung ni. Kumpulan B lagi agresif kepada kumpulan A. Jadi berbalik kepada ni, mana dekat rumah mak dan ayah dan keluarga kena tunjuk model yang baik kepada anak-anak ni. Betul. Bukan setakat itu saja. Macam kata tadi lah, bila dalam keadaan stres, keadaan tertekan, macam mana mak menunjukkan cara dia handle stres tersebut. Betul. Kalau mak tunjuk cara tumpah air masak, marahnya macam histeria, unconsciously anak-anak dia rasa itulah cara yang betul. Kalau contohnya cikgu kata awak tak boleh buat macam ni, awak salah. Kenapa pula cikgu? Campak meja. Dia rasa betul lah macam tu kan. Sebab itu yang dia tengok daripada kecil. Kan dia absorb daripada umur dia kecil lagi. Itulah cara dia. Betul. Sebab dia jadi macam satu benda yang macam kita lah, macam culture. Kalau macam ni kena react macam ni. Dia belajar. Dan memang sepanjang masa dia hidup memang dia belajar macam tu. So dia rasa benda tu betul lah. Betul. Sebab tu pentingnya untuk kita sebenarnya unlearn and relearn sebenarnya. Apa yang kita tahu tak semestinya benda tu betul. Unlearn, betul. So cuba kita patah balik, reverse balik, tengok, check balik, belajar balik. Betul ke tak sebenarnya ni? Mungkin ada benda yang salah. So ada benda yang kita tak tahu, tapi sebabkan kita ikut daripada surrounding kita, bukanlah kita nak katakan surrounding kita ni semuanya salah. Tak. Tapi kita kena check. Kita kena ada ability untuk tapis. Tapis. Yang mana satu yang perlu kita check. Rasa macam ni, rasa kurang sikit lah bahagian ni. So try check balik apa yang kita boleh buat dengan benda tu. Betul. Ya, penting lah kan perkara-perkara ni. Betul. Yang kadang-kadang tak diajar secara formal. Betul. Di sekolah. Betul. Kita tak diajar.
Betul. Dan tak diturun pula daripada generasi ke generasi juga. Betul. Secara ialah kata orang tu diajar secara betul-betul kan. Betul. Lepas tu kena pula tak ada template yang sama bagi setiap satu keluarga untuk on how to deal. Tak ada. Betul. Sebab tu Angah cakap sebelum ni, Angah pernah cakap dalam podcast sebenarnya, kata benda yang rasa paling susah lah rasa parenting. Sebab walaupun umur kita dah 30 pun, tapi kita jadi parent umur yang baru. Kita yang jadi parent. Sebenarnya kita menjadi anak kan, bahagian side of receiving. So sekarang kita yang bahagian part of giving ni. Tapi nak bagi macam mana sampai rasa tak nak terkorban diri. Nak bagi, takkanlah bagi banyak sangat, nanti spoon feed pula, anak tak boleh nak belajar pula. Nak kawal banyak mana anak ni, ataupun kalau tak kawal sangat nanti kan bebas sangat pula. Benda tu Angah rasa susah. Sebab dia tak ada satu template ataupun modul yang boleh kata kalau macam ni, kalau macam ni, macam ni. Sebab dynamic family tu berbeza. Betul. Apa yang applicable untuk Acu menjadi untuk Acu tak semestinya menjadi untuk Angah. Dan untuk Angah tak semestinya menjadi untuk Acu. So dia jadi macam susah. Betul. Angah rasa sendiri, Angah juga rasa struggle sebenarnya benda ni. Benda ni adalah Angah rasa mental load Angah sendiri. Untuk rasa macam nak try to deliver. Kalau boleh nak try to deliver lah, sebab kita hanya ada sekali je peluang dengan anak ni. Tapi macam mana? Betul. Sebab tu lah, kalau boleh, kalau ada satu community yang sama-sama kita boleh cari ilmu sama-sama untuk naik sama-sama, insyaAllah lah bolehlah terarah sikit. Betul. Dengan ada bantuan. Betul. Tak ada manual ngah. Tak ada manual. Tak ada manual khas. Macam kita bekerja mudah ngah. Kita dah ada SOP. Ikut je prosedur yang ditetapkan, polisi yang ditetapkan. Tapi untuk jadi ibu bapa ni tidak. Sebab apa? Sebabnya ada human touch tu. Yes. Sebab perkara ni sangat unik. Maknanya keluarga yang terbina ni sebenarnya sangat unik ngah. Ayahnya kombinasi daripada surrounding yang berbeza. Maknya dengan surrounding yang berbeza. Dan kita hidup satu bumbung. Dan kita melahirkan anak yang walaupun datang daripada mak dengan ayah yang sama. Tapi banyak lagi faktor yang membezakan dia. Bukan setakat gender, urutan anak, ataupun anak tu sendiri, personality anak tu sendiri, semuanya berbeza. Even anak kembar seiras pun tak sama. Rupa memang sama. Tapi dari segi emosi, pembangunan mental, kognitif dia takkan sama. Betul, mungkin ada yang lebih nak ke depan, mungkin ada yang reserve sikit. Ada introvert, ada extrovert. Jadi kita sebagai masyarakat, kita kena faham, kita hargailah apa personality yang ada pada setiap individu. Jangan kita letakkan satu, apa kata orang tu? Label atau label. Batul. Label pada setiap satu ni. Betul Syul. Tapi yelah, macam kita cakap untuk elakkan burnout ni, kita nak cakap senang kan. Tapi apa-apa hal pun check dulu diri kita, kita berada di tahap mana. Betul. So memang rasa semuanya kita memang nak nak berikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Macam cakap, kita ada peluang dengan diorang sekejap je. Nanti kalau tiba-tiba ada yang masuk asrama, macam Angah umur 12 tahun dah masuk asrama dah. So setakat 11 tahun je ada dengan family sebenarnya. So hanya ada waktu tu sahaja untuk kita spend dengan anak kita. Itu pun mujurlah kita, kalau kita ada cukup 11 tahun tu. Kalau kita kerja sampailah pada pukul 6 kan, entah berapa jam lah sangat kita ada dengan anak. Berapa jam lah sangat sebenarnya. So memang bila kita cakap benda ni, lagilah kita pressure nak bagi yang terbaik. Tapi dalam pressure nak bagi yang terbaik, tersasar. Betul. Tak mampu pula nak deliver, rasa stres, rasa tertekan, rasa tak mencapai apa yang sepatutnya, mulalah burn out. Sebab tu dengan anak ni kita kena fokus pada quality time, bukan kuantiti semata-mata. Betul. Mana dah ada masa sikit dengan anak tu, cukup-cukup lah letaklah handphone ke tepi. Kalau mereka bercakap dengan kita, tengok mata dia, bercakap, aras dia. Jangan pula kita fokuskan kepada handset kita, kawan kita yang mesej ataupun bos nak tanya soalan tu, abaikan je dulu, ada masa baru kita jawab. Jadi quality penting dengan diorang. Set priority lah. Set priority. Kalau macam Angah, kalau boleh Angah seboleh-bolehnya lah, Angah akan sampai kerja, dan habis waktu kerja tu Angah akan terus balik. Kalau contoh pukul 5 habis tu, pukul 5 lah Angah balik. Sebab Angah ada masa untuk anak pula. Angah tak nak
Angah set priority pada kerja lebih daripada Angah set pada priority anak. Betul. Sebab kita dah memang ada timeline dalam 24 jam, kita dah memang ada jadual dah. Kita dah diperuntukkan memang kita sampai pukul 5. So after pukul 5 adalah masa untuk kita dan keluarga. So Angah tak nak ambil masa dengan keluarga tu bagi ke tempat kerja. Kita curi masa dia. Kita curi masa dia. So bila kita tak bagi clear priority ni, kita nampaklah mana yang kita pentingkan sekarang. Kita pentingkan kerja kita. Itulah yang anak nampak. Itulah yang anak nampak. Selalu balik lambat kan, selalu ambil kita orang lambat sebab pentingkan kerja ke apa semua, ataupun dengan kawan ke. Kalau sekali-sekala tu kita faham lah. So anak takkan terfikir apa-apa. Tapi bila dah kerap dia jadi orang last duduk kat sekolah. Acu kalau Angah duduk kat sekolah kan Cu kan. Kalau kita jadi orang last tu, kita tak best tau Cu. Sangat tak sebab best. Kita nampak kan orang lain mak ayah datang ambil kan. Lepas tu kita tunggu lagi. Lepas tu mak ayah kita tak datang ambil lambat contohnya kan Cu kan. Sedih juga Cu sebenarnya. Sedih sebenarnya. Dulu abah dengan mak taklah pun abah memang ambil awal. Tapi kiranya kadang-kadang kalau kan. Angah pernah waktu tadi mak dengan abah terlupa ambil. Lepas tu dengan jiran pun, sebab balik dengan jiran biasanya ingatkan jiran ambil juga. Tapi akhirnya tak ada orang ambil. Lepas tu akhirnya kita orang balik sendiri jalan kaki. Mujur lah tadi kan dekat. Tapi sampai sekarang Angah ingat benda tu. Ingat betul. Sama. Tak, benda tu bukan salahkan pun, tapi kiranya betapa benda yang kita rasa macam kecil je, kita terlupa, satu hari je terlupa, tapi anak ni boleh ingat sebenarnya. Betul. Sebab bukan apa, Angah ingat sebab waktu balik tu kena kejar dengan anjing. Memang kenangan sampai tua lah. Ingat tu, ya Allah kena kejar dengan anjing tu. Rasanya dia lah umur 5-6 tahun berlari kena kejar anjing, rasa macam tak cukup. Macam matilah aku. Betul Angah, betul kan. Jadi penting tu. Jadi maknanya lepas ni mak-mak bila dah tahu ni, kita pandai-pandai dah belajarlah set priority. Betul. Supaya kita pun nampak fokusnya dan anak pun rasa tak terabai dengan kita. Betul. Gitu. Sebab tu macam Acu kan, malam-malam kita dah sampai rumah dekat pukul 6 lah macam Acu kan. Pukul 5.30, 5.40 kan. Jadi malam-malam itu pun mujur kita ni duduk Kuantan. Mujur duduk Kuantan. Kalau tidak orang lain maghrib dulu. 15 minit dah sampai kita kat sini kan. 20 minit dah sampai. Tak payahlah kita masak yang susah-susah. Simple-simple sudah untuk malam Maknanya kita buat sup sayur ke kan. Ataupun yang simple-simple saja. Janganlah masak rendang dan sebagainya, sebab dia consume masa yang banyak sangat untuk kita nak settle, nak cuci sebelum semasa selepas masak tu. At the end anak kita berapa jam sangat bersama kita. Betul. Macam Angah kan Cu kan. Bukan nak promote Thermomix, tapi memang Angah guna Thermomix. Reasonnya sebab Angah nak benda macam ni. Angah nak satu benda yang Angah still boleh masakkan untuk anak Angah. Tapi Angah tak perlu berada di kitchen lama sangat. Sebab Angah ada baby. Kalau Angah nak pegang kitchen, nak masak kat dapur dengan panas-panas tu, risau mercik kan dengan anak. Lepas tu biar sambil masak nasi, Angah masak lauk terus. Sambil Angah masak sayur terus. Sekaligus dalam masa 20 minit settle. Anak makan air tangan kita. Kita rasa nak bagi anak makan air tangan kita. Dengan juga dan kita pun dapat jamin lah kebersihan dia kan. So benda tu sebenarnya salah satu point lah sebenarnya kenapa. Tapi pandai-pandai mak ayah macam mana nak buat kan. Apa yang diorang nak set. Kalau Angah cuba yang macam tu lah. Tapi Angah tak mampu, Angah carilah bantuan daripada tempat lain. Betul. Professional help ke, ataupun in term of the gadget ke, ataupun bantuan daripada ahli keluarga ke, boleh mana-mana. Okay, jadi kita berhenti sampai di sini dulu. Sebab kita orang ada kemeriahan hari suasana raya di luar. Nama pun podcast anak beranak. Dekat luar tu penuh peminat nak masuk bilik. Nak ambil sign. Nak ambil sign kami. Dah riuh rendah dah. Okay. So insyaAllah kita jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum. Bye-bye.